Ini masalah kalau ambil gambar tu ni kecoh lagi lah. Dacawang Semhau, Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara muslimin, sahabat-sahabat yang hadir, dia macam suasana pasar malam lah ya. Saya duduk atas terak ni, orang yang dengar dia tak tahu sebenarnya dia tak mudah berceramah atas terak ni, sebab sementara kita nak bercakap, terak buat bising, dia terak buat bising. Jadi malam ini saya ucapkan terima kasih. Suasana, saya ingat dah lama kita tak tengok suasana begini selepas 2018. Memang dah lama. Dan saya datang dari tepi, tengok dulu, sebab saya bimbang kalaupun orang ramai, yang hadir itu ialah orang parti pun tak guna juga. Bukan orang parti tak guna. Saya ni lepas yang orang buat UMNO ambil video yang saya kata pun tak guna juga. Dia kata rasisi, kata PKR tak guna. Pernah berlaku sebelum ni. Maksud saya begini, peluang yang paling baik melalui program ceramah seperti ini ialah untuk kita bersemuka dengan pengundi-pengundi rakyat biasa. Orang parti, orang politik ni memang kita tak ada cek berita politik lah. Tapi rakyat biasa disebabkan dengan kita pun dibebankan dengan segala masalah tiap-tiap hari, kita jarang ambil tahu sangat mengenai isu politik secara terperinci, kecuali bila dekat-dekat dengan pilihan raya. Dan saya nak mula dengan ucap terima kasih banyak-banyak kepada penduduk Ceras, Bandar Tun Razak. Sebab kalau ini ada kawan yang datang dari jauh, memang mengikuti perkembangan politik Malaysia ini berpuluh-puluh tahun. Jadi dia tanya, macam ini macam mana? Cukup ke? Tak bagus ke? Dan saya ditanya soalan yang itu berkali-kali. Kalau dalam mesyuarat majlis presiden ke, kalau jumpa dengan Datuk Seri Anwar ke, orang tanya macam mana keadaan sekarang. Sebab saya yang tiap-tiap hari selalunya berada di bawah berceramah, berjumpa dengan pengundi. Nak kata menang kalah, wallahualam. Bagi saya, yang itu Allah dah tetapkan. Saya tak bimbang menang kalah tu Allah dah tetapkan dah. Kalau menang, ada hikmah dan tanggungjawab dia. Kalau kalah, ada hikmah dan juga pelajaran dia. Jadi tak ada masalah. Cuma saya boleh sebut kepada pimpinan, kepada kawan-kawan, kepada orang, wartawan yang tengok, saya hanya boleh bandingkan dengan pilihan raya yang saya telah berkempen dulu-dulu, 2013, 2018. Kalau nak tengok kehadiran, saya boleh bandingkan contohnya kalau hari ini kita sebulan sebelum undi. Sebulan sebelum undi 2018 dahulu, adakah kehadiran dan semangatnya itu sama macam hari ini? Saya nak beritahu kepada sahabat-sahabat di Bandar Tun Razak yang menonton di luar, saya ingat ceramah-ceramah saya di kawasan-kawasan yang kita menang 2018 dahulu. 1 bulan sebelum hari mengundi, macam inilah kehadiran yang habis saya rasa. Kalau 1 bulan sebelum mengundi begini, insya-Allah kalau kita terus, yang paling penting saya nasihatkan, ni ada yang ramai yang insya-Allah jadi calon tu. Saya kata yang kamu ada kat sini, buat apa balik kawasan kan. Yang menjadi wakil-wakil rakyat yang ada ni adalah beberapa orang. Asalkan dalam 1 bulan ini sangatlah penting bagi pimpinan keadilan, pimpinan Pakatan Harapan, kawan-kawan yang akan menjadi calon, petugas-petugas kita, sangat penting satu perkara. Jangan kamu tunjuk sombong dan bongkak dengan pengundi-pengundi. Sebab ini masanya yang pengundi-pengundi sebenarnya tahu kelemahan dan kekuatan setiap parti.
kamu sekali-sekali fikir bahawa pengundi bukan Melayu, Cina, India dan pengundi Melayu bandar akan undi Pakatan Harapan. Tak tentu, saudara. Itu sumbangan kita kepada rakyat Malaysia tahun 2018 dahulu. Kita buktikan bahawa negara ini milik rakyat biasa macam yang ada pada malam ini. Saya dulu, kamu kempen separuh mati bertahun-tahun untuk tumbangkan UMNO Barisan Nasional. Kamu tak rasa marah ke? Kamu tak ada apa-apa. Habis Pakatan Harapan menang, semua jadi menteri. Saya memang beritahu awal, terima kasih, saya dah buat kerja, saya nak balik. Hidup sebagai orang biasa. Orang tanya tak rugi ke? Tak buat masa. Itu beza di antara banyak yang ada dalam keadilan yang menyertai politik zaman saya umur 21-22 dahulu. Kami profesional, ada kerja sendiri, ada jawatan yang baik. Kami masuk politik bukan untuk jawatan, saya dulu cukup benci yang saya masuk politik ini sebab saya tak suka dibodohkan. Saya rakyat macam orang biasa. Bila saya dengar benda-benda yang tak masuk akal, saya tak boleh terima. Sebab itu saya kata, bila dah sampai ke peringkat itu, saya nak masuk politiknya hanya satu sebab saja. Saya nak pulangkan kuasa itu kepada rakyat supaya mana-mana parti atau kerajaan kamu buat salah, kita buang salah. Amin. Kalau yang buat salah itu fikir sendiri. Kalau Anwar Ibrahim sendiri, kita tegur dia tak dengar, kita buang salah. Amin. Sebab kuasa itu ada di tangan rakyat. Dan kita semua ada kerja, kita pernah ada bos, kita semua tahu. Dalam mana-mana organisasi, masyarakat, dalam mana-mana komuniti, kalau ada orang di atas yang tak boleh ditegur, maka akan hancur lebur organisasi itu. Sebab itu sekali-sekali, malam ini, sudah tentu Bandar Tun Razak ini istimewa. Istimewa sebab tadi saya mula kena terima kasih. Sebelum saya masuk ucapan pasal politik pun, saya kena minta maaf dahulu. Saya boleh kata sebenarnya, bukan yang jalan-jalan lepas itu tak ada kena dengan saya sekali. Tapi saya sebahagian daripada kepimpinan keadilan. Pengundi Bandar Tun Razak setia dengan keadilan. Mari macam mana pun, tetap bagi majoriti yang besar kepada keadilan di Bandar Tun Razak. Tak tengok dan bukalah kami, pimpinan keadilan, kalau kami tak minta maaf tentang calon demi calon yang berlaku dekat Bandar Tun Razak. Saya tak nak cerita soal peribadi masing-masing. Saya hanya boleh sebut begini. Kita betul-betul tumpukan soal pilih calon kali. Saya juga tahu bahawa untuk menjadi kerajaan dan wakil rakyat yang baik, dia tak cukup dengan hanya kita beritahu kita ni lagi bersih dan tak rasuah daripada UMNO Barisan Nasional. Tak rasuah tu sekali-sekali bukan satu kelebihan. Itu satu syarat kewajipan. Tak boleh mana-mana ada parti politik mencalonkan seorang pun yang orang tidur rasuah. Tak boleh sekali-sekali. Jadi kalau kita letakkan calon yang tak rasuah pun, PKR tak bolehlah mencabik dado. Kita ni lebih baik daripada PAS, UMNO bersatu sebab kita letak calon yang tak rasuah. Tak bolehlah. Saya beritahu juga kepada kawan-kawan dalam PH, kamu jangan nampak sombong seolah-olah PH ni lebih baik, lebih bagus sebab kita tak rasuah. Saudara-saudari, rakyat akan jawab, tidak ada parti yang patut pertimbangkan pun siapa-siapa yang terpalit sedikit dengan rasuah. Jadi bukan soal rasuah atau tak rasuah. Rasuah itu tak boleh. Satu kemestian pilih calon yang bersih. Tapi di zaman yang begitu mencabar sekarang, tambahnya pula kalau di kawasan bandar macam Bandar Tun Razak, kita juga kena pastikan bahawa calon-calon yang kita letak mestilah seorang yang pandai,
seorang yang boleh mengimbangi di antara kelayakan profesional dia dengan jiwa dan rasa sayang dia untuk berkhidmat kepada rakyat biasa. Kita kena pilih orang-orang yang sayang kepada orang miskin. Mudah tu saya kalau ahli politik ni, pakcik-pakcik, kalau saya tengok belum apa-apa, dia pakai kereta, pengiring 2-3 biji kereta kat belakang. Baik macam mana pun saya tak suka. Maksudnya, ada benda pasal dia tu yang disukakan jawatan dan kedudukan dan kelebihan. Yang kita nak ialah dia bersih, dia cerdik, berkelayakan, tapi jiwa dia juga itu, jiwanya dengan rakyat. Sebab kalau itu kena, memang paling kurang kita boleh yakin dia masuk politik semata-mata untuk berkhidmat. Dia tahu masuk politik ni tak pernah orang suka. Buat kerja macam mana pun akan ada orang tak suka. Sebab mustahil kita boleh, kalau Bandar Tun Razak ni ada 130,000 orang pengundi, mustahil 5 tahun tu dia boleh jumpa ketuk pintu dan batu semua 150,000 orang. Tapi paling kurang kalau jiwa dia dengan rakyat, hati dia dengan orang susah, dia faham kepayahan orang-orang yang berada di bawah dalam masyarakat kita, maka insya-Allah dia boleh bersuara membawa perkara-perkara yang orang atas ni tak nampak. Sebab itu masalah kerajaan ini yang saya nak sebut lepas ini. Sebab itu masalah kerajaan mana-mana pun, bila dia dah jadi kerajaan, dia dah jadi menteri, bayangkan seorang yang tak pernah ada jawatan, paling tinggi pun dia mungkin jadi ketua kampung kat kawasan itu dah. Tiba-tiba dia jadi wakil rakyat, tiba-tiba kerajaan parti dia menang, dia jadi menteri. Tiba-tiba masuk pejabat kementerian tu ada 20 orang beratur cium tangan. Bayangkan macam mana. Dia belum sampai lagi ni, pegawai kerajaan ni dah telefon lebar ni, bos dia tak sampai ni, bos hari ni makan ni, pagi ni nak pakai apa ni, baju dia pakai baju apa. Sebab kalau dia pakai baju putih, kami sempat lagi pergi tukar baju putih semua macam dia. Bayangkan tiba-tiba orang yang tak pernah ada kedudukan, silap hari dia jadi menteri, tiba-tiba dia diangkat begitu, dia memang tak nampak dia kat bawah ni, dia lupa lah. Tiap-tiap hari tanya orang kata semua baik bos, semua baik menteri, semua okey. Sebab itu kita kena cari wakil-wakil rakyat yang sebelum kita letak dia bertanding pun, kita tahu dia cinta kepada orang susah. Dia ada perasaan terhadap orang-orang yang kurang terbela dalam masyarakat. Sebab saya tak tahu orang lain, bagi saya sebab itulah seseorang itu dijadikan wakil rakyat. Dia jadi wakil rakyat bukan bersuara untuk orang kaya-kaya, bukan bersuara untuk orang yang dah memang besar, hidup senang, lobi untuk perkara-perkara besar. Orang itu tak ada masalah. Kalau nak suruh dia, ada orang bela, dia boleh bayar ramai, peguam-peguam untuk bayar ada. Peguam 1 juta, satu hari pun boleh ada, saudara-saudara. Yang tak mampu ini ialah peniaga-peniaga kecil, orang yang miskin bandar, yang rumah nak kena rampas, orang yang berniaga di kawasan yang tanah itu kerajaan nak bagi kepada pemaju supaya boleh dibuat kondominium besar. Apa jadi kepada orang biasa yang tak duduk kat situ, itu belakang kira. Sebab itu alhamdulillah saya boleh sebut, saya rasa kali ini calon keadilan dan Pakatan Harapan di Bandar Tun Razak bukan umum saja ya. Saya boleh sebut insya-Allah calon ini adalah antara yang paling baik kita ada sebagai juga isyarat kita minta maaf dengan penduduk-penduduk Bandar Tun Razak. Bukan saya. Jadi saya semua orang ada. Saya pejabat dari tahun 2011 dekat Sungai Besi dalam Bandar Tun Razak. Jadi saya juga kira macam pengundi Bandar Tun Razak. Kalau saya duduk pejabat lebih kurang 15-16 jam sehari.
Jadi orang Sungai Besi pun kadang-kadang tanya siapa calon. InsyaAllah Datuk Seri Anwar akan umumkan minggu depan. Saya ingat dalam 24-25 hari bulan, lebih kurang 4-5 hari selepas penanaman calon, selepas mesyuarat SPR, kita akan umumkan calon-calon kita sebelum penamaan calon pun. Jadi tunggu sekejap saja lagi, cuma saya boleh sebut insya-Allah untuk Bandar Tun Razak kita tampilkan antara yang paling baik yang kita pernah ada. Bila dah dapat calon ni saya nak cucuk, nak ajar penduduk Bandar Tun Razak ni macam mana nak minta dengan calon. Kadang-kadang kita pun lupa. Dah dapat calon, dia dah jadi wakil rakyat semua, dia sibuk dengan segala tugasnya. Lama-lama kita duduk jauh, kita rasa macam kita semakin dipinggirkan. Penduduk mungkin macam saudara-saudari ketuk pintu wakil rakyat, tak henti-henti, jangan berhenti ketuk pintu. Sebab saya nak sebut awal-awal sekarang, kawasan macam Bandar Tun Razak ini adalah antara kawasan yang paling sukar untuk kita jaga kebajikannya, sebab hampir semua di luar kawalan wakil rakyat dan juga penduduk setempat. Tanah-tanah dekat tempat macam Bandar Tun Razak ni, semua ni tanah-tanah yang satu guna berebut. Yang baik pun berebut, yang jin pun berebut sekali-sekali. Semua tak? Sebab ni tanah paling mahal sekali yang ada dekat Kuala Lumpur ni. Mana-mana tempat kat Kuala Lumpur ni, kalau dapatnya kepada orang yang tak baik, kalau petak besar ni pun dia sanggup buat apa saja supaya dia dapat. Sebab sekali dapat tanah dekat tempat macam Bandar Tun Razak ni, boleh buat harta berpuluh-puluh tahun akan datang. Apa masalah yang paling utama kalau kita jadi penduduk kat Bandar Tun Razak? Saya tak duduk kat sini, tapi saya sebahagian kerana saya bekerja di sini, di Bandar Tun Razak. Klinik pun saya pergi di Bandar Tun Razak, cucuk vaksin pun di Bandar Tun Razak, makan pun dengan orang Bandar Tun Razak, bertanding dia bukan di Bandar Tun Razak. Saudara-saudari, kalau kita tengok sekarang ini, saya paling takut kalau tempat-tempat macam Bandar Tun Razak. Saya takut orang yang asal di sini makin lama akan dipinggirkan dan makin terkeluar daripada tempat macam Bandar Tun Razak, baik di Sungai Besi, baik di kampung belakang Sungai Besi, kampung Malaysia. Sebab saudara-saudari, tanah yang saudara-saudari ada tu terlalu mahal. Mesti ada orang yang kata, daripada bagi kat pakcik ni duduk rumah macam ni, kalau dapat kat aku ni, aku boleh buat kondo besar ni, aku bagi je lah duit sikit kat pakcik ni, aku bagi duit kat ahli politik sikit, dekat BBKL sikit, daripada tanah banyak tu aku melabur 10 juta, aku boleh dapat 200 juta. Jin macam ini akan ada sampai kiamat, saudara-saudara. Terutamanya di kawasan-kawasan macam mana tu? Jadi pakcik-pakcik bayangkan, pada masa yang sama yang pakcik-pakcik tengok anak kita keluar universiti bergelumang, nak cari kerja pun susah, kalau ada kerja pun tak mampu beli rumah. Yang itu pun kita dah, macam mana ni aku ni dah tua nanti, anak-anak ni masih belum keluar rumah. Pada masa yang kita duk fikir pasal perumahan untuk mereka, rumah kita pun kalau silap-silap lagi layak. Sebab itu, saya daripada awal lagi kata, soal perumahan negara ni tak boleh disedahkan 100% kepada pemaju dan swasta semata. Saya tak pernah setuju. Sebabnya saya pun ada syarikat, saya pun businessman ini dapat untung. Memang itu kerja dia. Buat untung ni selalunya ialah kalau soal pembangunan hartanah, buat untung ni selalunya soal dapat tanah dengan lebih kurang, buat bangunan besar-besar jual, maka dia dapat untung banyak.
Kalau ada kelompok-kelompok di Sungai Besi yang rumahnya masih lagi tanah belum dibangunkan sehingga menjadi pencakaran, kalau tidak ada pembelaan dan juga dasar perumahan yang mempertahankan, tak ada jaminan sekali-sekali 10 tahun, 15, 20 tahun akan datang apa jadi dekat rumah-rumah. Kalau diserahkan 100% pada syarikat swasta, seperti yang telah dibuat oleh UMNO Barisan Nasional dan pengundi-pengundi di Bandar Tun Razak cukup faham kalau ini. Lepas satu plot ke satu plot, akhirnya naik, yang ini dah dapat ke syarikat itu, yang ini dah naik ke syarikat itu, dia dah naik bangunan besar-besar. Unit satu paling rendah, kalau pun boleh muat satu keluarga 600-700 kaki persegi, paling kurang 400-500 ribu. Sampai bila-bila anak kita tak mampu. Sebab itu saya daripada dulu kata, soal perumahan ini, mungkin orang yang di luar kawasan bandar-bandar besar macam Kuala Lumpur, Johor Bahru, Pulau Pinang, Seremban, dia mungkin tak faham. Sebab tanah masih banyak di kawasan-kawasan lain. Tapi di kawasan-kawasan seperti Bandar Tun Razak, jika kerajaan tidak ada dasar perumahan rakyat yang benar-benar meletakkan kepentingan kepada orang biasa macam ini, lama-lama pengundi-pengundi di Bandar Tun Razak ini ialah rumah banyak tapi semua dibeli oleh orang asing. Rumah banyak tapi bukan orang asal Bandar Tun Razak. Rumah banyak akhirnya pakcik-pakcik kena balik kampung, duduk kampung. Itu masalah yang dialami oleh mana-mana bandar besar di dunia ini kalau dia tidak ada dasar perumahan yang baik. Sebab itu, yang ini yang saya berbeza pendapat sangat-sangat dengan UMNO Barisan Nasional pasal perumahan rakyat. Daripada saya zaman di Parlimen lagi saya kata, cara kamu cuba untuk mewujudkan perumahan kepada rakyat ini sebenarnya cara untuk bagi keuntungan kepada kroni. Saya kata, berarti dengar, cara nak buat rumah untuk rakyat ni dua. Satu ialah dia tidak boleh diserahkan kepada syarikat swasta. Syarikat swasta nak buat untung. Dia takkan sekali-kali bina rumah yang dia rasa tak bagi keuntungan kepada. Kemudian dia tidak akan sekali-kali bina rumah yang dia rasa margin keuntungan itu tidak besar. Sebab itu kita tengok lambakan rumah yang orang tak mampu. Rumah yang rakyat di Bandar Tun Razak panggil apa? Rumah mampu tengok. Bukan rumah mampu milik. Mana datang tanah-tanah yang semua dapat ini? Tanah-tanah kerajaan sekali-sekali. Tanah-tanah ini tanah-tanah kerajaan. Jadi daripada zaman Najib dulu, bila dalam tahun 2010, 2011, 2013, kita bawa isu perumahan rakyat bahawa kita mesti ada projek besar-besaran untuk membina rumah besar-besaran kepada golongan yang tak mampu untuk beli rumah dengan syarikat swasta ini. Najib pun kata, okey, kita akan buat. Nanti buatlah. Dia tak buat rumah, dia buat satu syarikat baru. Sedangkan pada ketika itu dah ada pun syarikat perumahan negara berhad SPNB, dah ada pun. Kita kata jangan buat syarikat perumahan lagi, buat lembaga perumahan. Beza di antara lembaga perumahan rakyat kalau buat berbanding dengan syarikat perumahan. Sebab syarikat perumahan ini dia berfungsi sebagai syarikat swasta. Dia buat rumah pun dia ambil modal swasta untuk dapat keuntungan. Sebaiknya tahun 2012, 2013 bila kita tekan tentang rumah untuk rakyat, nanti buat apa? Dia tumpuhkan satu lagi syarikat perumahan swasta, nama dia Prima Malaysia. Ialah Prima. Ya, ada tengok keliling dekat Bandar Tun Razak ni, ada yang tanah yang kerjasama dengan itu, dengan ini. Bila dia buat satu lagi syarikat perumahan swasta, modelnya itu sama dengan model-model yang kerajaan dah buat dan gagal sebelum.
Modelnya begini aja. Syarikat itu syarikat swasta, baik syarikat perumahan negara berhad ke prima ke. Dia kemudian buka untuk cari tanah-tanah milik kerajaan. Jadi ada orang kontraktor ke developer ni tengok, tanah ni di Bandar Tun Razak ni. Tanah ni sekarang dari depo di BKL. Tak bagus buat depo di BKL ni. Rugi tanah tengah-tengah Kuala Lumpur. Campak dia pergi jauh-jauh. Kami nak buat rumah kondonya untuk perumahan rakyat.